kembali ke channel Mana-Mana Pun Seram. Kali ini bersama saya, Abang Hafiz akan berkongsikan kisah seram yang dikongsikan oleh kawan saya. Dan saya akan kongsikan dalam kisah ini. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, saya minta anda untuk like, share dan subscribe video ini supaya kami lebih bersemangat untuk membuat video yang menarik untuk anda. Selamat datang ke channel YouTube kami Mana-Mana Pun Seram. Kisah-kisah yang anda dengar ini hanyalah sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terlalu palsu. Dan ingat, mana-mana pun seram. Kisah kali ini yang dikongsikan oleh kawan saya yang bertajuk Kisah Seram di Yusti di Alun Gajah Melaka, karya peminat malam seram. Okey, di sini saya akan kongsikan kisah tersebut. Assalamualaikum. Saya peminat tegar malam seram. Nama saya Adlina. Bukan nama sebenar. Berasal dari Selangor, Malaysia. Kisah seram saya ini berlaku sewaktu saya baru memasuki universiti di Alun Gajah Melaka. Saya tahu ramai pendengar mengenali universiti tersebut kerana memang banyak kisah-kisah seram yang berlaku di kolej-kolej atau dikenali sebagai hostel pelajar. Kisah ini berlaku pada tahun 2016 di mana saya ketika itu mendapat tawaran untuk sambung belajar di universiti tersebut. Memang waktu orientasi, saya banyak mendengar cerita pelajar-pelajar di sana di mana mereka ternampak banyak makhluk halus ketika berjalan di lorong yang digelarkan sebagai karak di situ. Ada yang ternampak makhluk yang sedang merangkak di sebelah pelajar yang beramai-ramai sedang berjalan hendak pergi ke dewan, tetapi alhamdulillah sepanjang minggu orientasi saya tidak pernah diganggu. Setelah minggu orientasi, pelajar direhatkan dalam masa seminggu sebelum bermulanya kelas. Tak silap saya, ketika itu bermulalah bulan suci Ramadan. Jadi macam biasa, saya agak positif setiap kali tibanya bulan Ramadan. Kerana saya yakin semua syaitan termasuk makhluk halus akan diikat. Katanya. Sebab saya orangnya bukanlah berani sangat. Maklumlah, ini pertama kali saya berjauhan dengan keluarga dan duduk di kolej. Jadi saya terlebih berfikiran sedikit. Lebih-lebih lagi, saya banyak terbaca tentang kisah misteri tentang universiti ini. Tapi alhamdulillah tiada gangguan terhadap saya yang berlaku sepanjang Ramadan. Sehinggalah seminggu selepas cuti Aidilfitri, saya banyak mendengar cerita di mana terdapat sebuah tasik berhadapan pustakaan di universiti itu yang ada kisah seram sendiri. Banyak perkara berlaku di mana mereka melalui tasik tersebut akan diikuti sesuatu makhluk. Ada yang dirasuk di perpustakaan pada waktu malam. Ada yang ternampak kelibat di dalam tasik tersebut. Jadi, saya memang akan mengelak dari melalui tasik tersebut pada waktu malam. Sebenarnya, benda ini tidak menjadi masalah pada saya. Kerana, saya bukanlah jenis yang suka berjalan. Tetapi, pada suatu hari, tidak silap saya pada hari Isnin, selepas cuti raya Aidilfitri, terdapat satu acara yang diadakan oleh pelajar yang diadakan di sebuah dataran berdekatan dengan pustakaan tersebut. Untuk pergi ke sana, kami semua perlu melalui jabatan untuk melintasi tasik tersebut. Sebenarnya, ada jalan alternatif lain, tetapi dia agak jauh sedikit. Kebetulan, teman sebelit saya terlibat dengan acara tersebut. Jadi, saya pun pergi untuk memberikan sokongan. Jadi,
Saya berjalan bersama rakan yang lain melalui tasik tersebut untuk kegiatan itu. Setelah selesainya acara tersebut, sekitar jam 12 malam, saya dan rakan pun berjalan beramai-ramai melalui tasik tersebut. Ketika saya tidak mahu berfikir apa-apa. Lagipun saya ketika itu berada dalam keadaan yang tidak bersih. Dalam haid lah dikatakan. Setibanya di kolej, saya basuh kaki, basuh muka, tukar baju semua dan baring di atas katil. Di bilik di kolej saya terdapat 3 orang. Satu bilik, satu katil 2 tingkat dan satu katil perseorangan. Katil saya di tingkat sebelah atas. Katil perseorangan bersebelahan dengan pintu. Jadi di tengah-tengah ruang tersebut terdapat ruang untuk solat ataupun untuk baring. Teman yang berkongsi katil dengan saya bernama Liana, bukan nama sebenar. Sudah pun tidur, tetapi teman seorang lagi, Nana, bukan nama sebenar, belum pulang dari awal acara tadi. Kerana ada hal yang perlu diselesaikan, saya cuba tidur tetapi masih tidak dapat lelapkan mata. Badan saya terasa panas sangat. Nak berselimut pun rasa bersalah. Saya rasa tidak tenang dan ada sesuatu yang tidak kena. Jadi saya pun turun ke meja belajar untuk ambil alat berzikir. Saya berzikir tetapi masih belum boleh tidur. Pada waktu itu masuk jam 2 pagi. Kemudian seorang rakan saya bernama Mariam, bukan nama sebenar, datang ke bilik untuk menumpang tidur. Mariam memang setiap malam akan tidur di bilik saya sebab dia lebih selesa di sini. Maklumlah, kami berkawan sejak sekolah rendah lagi. Jadi bila Mariam masuk, saya jadi lebih tenang sedikit. Tetapi masih tidak boleh tidur dan tidak lama kemudian Nana pun pulang. Saya masih di atas katil cuba untuk memejamkan mata, tetapi masih tidak boleh tidur. Saya kurang berasa takut kerana saya dapat mendengar Mariam dan Nana sedang bersembang perlahan. Jadi saya pun ambil keputusan untuk turun dari katil, membawa bantal dan selimut dan tidur bersama Mariam di ruang tengah bawah katil tersebut. Tidur di bawah lebih sejuk sebab kipas ini akan berada betul-betul di atas. Saya masih lagi mencuba untuk tidur. Waktu itu sudah pun jam 3 pagi. Saya masih berzikir dan tidur. Ketika itu Mariam dan Nana masih bersembang. Saya membelakangi Mariam ketika itu dan tiba-tiba badan saya terasa amat berat. Allah saja yang tahu. Seperti dihempak, tidak boleh bergerak dan saya seperti separa sedar. Tiba-tiba ada satu suara perempuan yang sangat halus dan menyeramkan di telinga kiri saya. Suaranya seperti wanita tua yang menyeramkan di belakang. Kenapa tidak tidur lagi? Kalau takut, peluklah Mariam. He. Masya Allah. Waktu itu saya memang boleh dengar lagi suara Mariam dengan Nana bersembang di sebelah saya. Tetapi saya memang dengar dengan jelas suara tersebut. Badan saya memang kaku ketika itu dan tidak boleh bergerak. Benda itu seolah-olah tahu yang saya agak ketakutan dan tidak boleh tidur malam itu. Jam pun sudah menunjuk pukul 4 pagi dan saya masih belum tidur. Kelas esoknya pukul 8 pagi. Selalunya memang saya akan bangun pada jam 5 pagi. Akhirnya saya buat keputusan untuk tidak tidur. Lama kelamaan Mariam dan Nana pun tidur. Tapi gangguan bukan setakat itu saja. Setiap malam gangguan itu akan tiba. Dan dia pun membuatlah sesuatu dan berzikir dan dia membuat dek dan tidaklah mengikut sangat kisah itu.
Okey, itu saja kisah pada kali ini. Terima kasih kepada yang mendengar kisah ini. Dan saya nak cakap, mereka ada di mana-mana. Dan selamat. Bye-bye. Terima kasih pada anda sudi dengar dari awal hingga akhir. Kisah-kisah yang anda dengar ini hanyalah sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terlalu taksub. Dan ingat, mana-mana pun seram.